motivasi, euforia, Islami, semuanya linkit. Popular guru kita ke satu Malaysia kena. Saya nak murid dia lah. Kita pun sebab apa? Sebab kita pun nak tumpang kemuliaan dia. Tak? Kita perlu jujur kepada guru kita. Kenapa kita berguru dengan dia? Saya daripada Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Maksudnya, ya Allah, jauhkanlah aku daripada segala kemungkaran akhlak, amalan, hawa nafsu dan penyakit. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung dengan-Mu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمباه كلان 91.5 FM. صلوا معنا نبينا
anda dengan Ekspresi IKIM bersama Nur Hayati Paradi. Air mata keinsafan yang mengalir di malam sepi. Inilah dia pelembut jiwa bagi mendapat kasih ilahi. Rintihan bertiga malam dari seorang hamba yang dhaif, kena mengenang segala dosa, moga mendapat keampunan dari Ilahi. Setiapkah kasih Allah menempuhi jalan ini untuk mereka memiliki kejayaan. Ayo bersama kita susuri perjalanan kekasih Allah agar kita tiada rugi dalam meniti hidup ini. Air mata keinsafan yang mengalir di malam sepi. Inilah dia pelembut jiwa bagi mendapat kasih ilahi. Derayan air mata ini titisan yang paling berharga buat menimba api neraka. Moga selamat di titian sirat, bahaya menuju syurga abadi. Setiap kekasih Allah menempuhi jalan ini untuk mereka memiliki kejayaan. Ayo bersama kita susuri perjalanan kekasih Allah agar kita tiada rugi dalam meniti hidup ini. Air mata keinsafan yang mengalir di malam sepi. Inilah dia pelembut jiwa bagi mendapat kasih ilahi. Inilah dia pelembut jiwa bagi mendapat kasih ilahi. Ayo sertai kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah,
Kami berkorban untukmu, ya Aksa. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ekspresi di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah kembali bersiaran waktu ini menerusi perkongsian kita seterusnya. Di Radio IKIM kita ada Bicara Adab. Untuk sama-sama kita berkongsi menerusi kitab Fiqhul Hayah, kaedah dan faedah dalam kehidupan. Bersama kita sekali lagi, kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz sudi sekali lagi nak bersama dengan sahabat pendengar. Kita nak sama-sama mengupas kitab Fiqhul Hayah yang mana ditulis oleh Ustaz Raja Ahmad Mukhlis Raja Jamaluddin. Kita dah sampai untuk muka surat yang ke-13 tak silap saya dengan faedah tangisan. Tapi sebelum tu Ustaz, kita mulakan dengan doa majlis taklim terlebih dahulu Ustaz, silakan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan membaca doa majlis ta'lim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu shay'in huwa kainun fi ilmik aw qad kan nuqaddimu ilaika baina aydina dhalika kulli. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين في الدارين آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izin dan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan masih Allah kurniakan kepada kita, kesihatan, kelapangan,
Allah kurniakan kepada kita untuk kita masih lagi bersama-sama dapat hadir dalam satu majlis yang baik yang disebut oleh junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Raudhatun min Riyadil Jannah. Maka hari ini kita datangkan niat-niat yang baik ketika mana kita bersama, sama ada yang dalam kenderaan, yang lihat daripada Facebook, daripada YouTube. Tujuannya hanya satu, adalah untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini kita akan menyambung perbahasan kita di dalam kitab Fiqhul Haya karangan Al-Fadil Ustaz Raja Ahmad Mukhlis bin Raja Jamaluddin hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah, yang mengisahkan tentang perkara-perkara yang dapat kita fahami dalam kehidupan seharian yang kita jalani. Sebenarnya apa sahaja yang berlaku di sekeliling kita dan pada diri kita telah mengingatkan kita kepada Allah. Persoalannya berapa banyak dan berapa ramai orang yang mengambil pelajaran daripadanya. Berapa orang yang sedar ianya daripada Allah, atau ia merasakan ia adalah perkara semula jadi yang terjadi dalam putaran kehidupan ini. Tidak ada yang berlaku melainkan semuanya di atas ketentuannya. Tidak ada yang berlaku melainkan semuanya dengan izinnya. Itulah yang perlu kita sematkan dalam diri kita. Itulah yang dipesankan oleh para alim ulama, masyayikh kita, untuk kita benar-benar berpegang padanya, supaya seluruh kehidupan kita nanti bila kita melihat, semuanya mengingatkan kita kepada Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dengar syarahan-syarahan daripada para masyayikh, alim ulama kita di luar, di dalam negara, semuanya membawa kita agar kembali mengingat Allah. Itu je. Itulah fokus yang paling utama. Sebab itu seorang pendakwah, dirinya bukan mengajak kepada dirinya. Maksudnya bukan ajak pada dia, tetapi mengajak kepada Allah. Itu matlamat yang paling utama dan yang paling penting perlu diingat. Dan hari ini kita masuk perbahasan kita di halaman 13. Kita dah bicarakan berkaitan dengan syukur. Kita dah bicarakan tentang sabar. Maka sudah tentu syukur itu datang apabila mendapat nikmat. Dan caranya dengan kita bersyukur. Bahkan dengan memperbanyak syukur, ia akan meningkatkan sabar. Dan hari ini dibawa pula satu perbahasan. Bila kita cerita tentang rasa, dah tentu antara rasa yang sering terjadi adalah rasa sedih. Sehingga ada kesedihan itu yang tak mampu ditanggung, yang akhirnya menyebabkan air mata mengalir. Namun ada ketikanya sedih itu kerana gembira. Dan peristiwa yang dirakamkan adalah apabila mengalirnya air mata Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dalam peristiwa hijrah. Bila mana baginda Nabi SAW diberi keizinan oleh Allah untuk berhijrah, maka Nabi telah pergi bertemu dengan Sayyiduna Abu Bakar. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, "Asuhbatu ya Rasulullah, adakah saya ni ikut suhbah? Saya pergi sekali ke ya Rasulullah?" Ketika Nabi mengiyakan, maka mengalirlah air mata Sayyiduna Abu Bakar. Kata Sayyidatuna Aisyah, inilah air mata ataupun tangisan kerana kegembiraan, bukan kerana kesedihan. Sebab apa? Sebab gembiranya dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam perbahasan ini, penulis membawakan kita konteks bila cerita tentang menangis ini selalunya adalah bila kita sedih. Maka kata beliau,
sebenarnya daripada tangisan yang berlaku pada diri kita, ia mengingatkan juga diri kita kepada Allah. Maka kata beliau, faedah tangisan ada berapa? Ada dua. Yang pertama, tangisan membuktikan kepada diri kita bahawa kita lemah. Kerana kita lemahlah kita menangis. Adakah orang kuat yang menangis? Tak. Orang kena buli ke orang yang dibuli menangis? Orang yang dibuli. Orang yang kena buli dia gelak. Maka bila kita menangis, menandakan kita lemah. Kita tak mampu melakukan apa yang kita ingin. Kita tak mampu nak dapatkan apa yang kita ingin. Kita tak mampu nak capai apa yang kita ingin capai. Sehingga akhirnya mengalir air-air mata kita. Sebenarnya bukan hanya untuk mengecewakan kita, tetapi yang lebih besar untuk Allah ingatkan kita ketika mana kita sudah lakukan sesuatu tetapi kita tak mendapati apa yang kita inginkan. Yang perlu kita sedar lemahnya diri kita. Dah baca buku banyak-banyak, akhirnya keputusan tidak seperti yang diharapkan. Dah usaha banyak-banyak dalam perniagaan, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Bukti bahawasanya kita hanya mengharapkan Allah dan kita lemah dalam mentadbir urusan diri kita sendiri. Bagaimana boleh mengharapkan orang lain sedangkan diri kita sendiri tak mampu mengawal apa yang kita kehendaki? Maka disebutkan, fahamilah hakikat ini kerana ianya adalah hakikat yang mampu membawa kita kepada memahami keagungan ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Bila kita rasa lemah, maka yang kita pergi kepada Allah, yang kita adukan adalah pada Allah. Itulah yang sepatutnya. Sebab itu orang bila ditimpa musibah, yang diingat adalah Allah. Maka disebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Berlaku sesuatu, maka sebut la haula wa la quwata illa billah. Bila dapat nikmat, sebut alhamdulillah. Bila lihat sesuatu yang mengagungkan, Masya Allah, Tabarakallah. Semuanya berkisar tentang ingat kepada Allah. Itulah yang sebenarnya. Maka lafaz-lafaz ini perlu diajarkan pada diri kita dan keluarga. Bila tengok sesuatu, maka sebut apa-apa yang boleh mengingatkan ke kita dan keluarga kita kepada Allah. Supaya jangan perkataan Allah ini rasa berat untuk disebutkan. Hari ni ada orang mungkin dia rasa malu ataupun mungkin rasa tak biasa menyebut Allah sampai menyebut hanya Tuhan. Sebutlah Allah. Kena biasakan diri kita dan keluarga menyebut nama Allah dan Rasulnya. Maka disebutkan apa? Lemah diri kita membawa pandangan hati kita keluar mencari kuasa yang mampu menyokong diri kita. Lemah diri kita membawa pandangan hati kita keluar mencari kuasa yang mampu menyokong diri kita. Bila kita lemah, kita cari sesuatu untuk menguatkan kita, lalu membawa kita mendapati betapa kuasa yang dicari hanya milik Allah. Yang boleh mengubati kita hanya Allah. Yang boleh menenangkan kita hanya Allah. Yang boleh mententeramkan kita juga hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kita tak mampu untuk merubah sesuatu yang telah Allah takdirkan. Lemahnya diri kita. Sebab tu dalam zikir pagi kita antaranya kita sebut apa? Wala takilni ila nafsi wala ila ahadim min khalqik tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau wakilkan aku, jangan engkau serahkan aku pada diriku ataupun kepada selainku tarfata ain, sekelip mata. Sebab apa? Lemah. Kalau kita kata, Ustaz, saya punya urusan hidup ni sayalah yang atur. Bagaimana kita nak atur? Tidur pun jatuh katil. Kita tidur pun jatuh katil. Macam mana kita nak atur yang lain?
Kalaulah tidur pun kita jatuh. Jalan pun jatuh tangga. Bagaimana nak mengatur yang lain? Maka sebaik-baik pengatur adalah Allah. Maka faedah bila mana kita mampu menangis, sebenarnya kata penulis, adalah untuk sedarkan diri kita lemah. Bila kita buat apa-apa tak jadi, maka sedarlah kita, Allah, lemahnya saya. Ini pun saya tak boleh buat. Maka Allah lah tempat kita berharap. Sampai Allah mendatangkan bantuannya dengan cara yang Allah kehendaki, nanti ada orang datang tolong. Maka itulah ketetapan Allah. Siapa yang nak datangkan orang tu? Allah lah yang datang. Tak daripada mana tahu Ustaz? Saya tengah duduk-duduk, tiba-tiba ada orang datang parking kat tepi. Mana datang tu? Allah sampaikan. Janganlah kita sentiasa anggap bila kata Allah selesaikan, kuasa gaib datang. Kita banyak sangat tengok cerita apa orang panggil tu, superhero kan. Ni bukan superhero tu pun semuanya tak betul. Kalau tengok belakang tabir tu tak ada yang betul. Semua green screen. Baik. Jadi itu yang pertama. Jadi faedah tangisan, kenapa kita menangis? Yang pertama untuk menunjukkan kita lemah. Yang kedua, kata penulis, tangisan membuktikan bahawa hidup ini kita lebih banyak mendapatkan apa yang kita inginkan berbanding apa yang kita tidak dapat. Tangisan ini membawa kita faham satu perkara, bahawasanya banyak yang telah kita dapati daripada yang kita tidak dapati. Apa maknanya? InsyaAllah nanti kita akan sambung selepas InsyaAllah. InsyaAllah. Itu baru pertama Ustaz kan. Kita tahu dah apa faedah tangisan untuk kita merasa sedar diri kita ni adalah hamba Allah yang lemah. Kita akan berhenti rehat ketika seperti Ustaz kata tadi. Kita akan sambung lepas ini. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan sama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Seperti biasa, air mataku mengalir semula. Tak tahu mengapa luka hatiku tak terubah jua. Mengapa diri tidak mengerti? Mampukah aku berubah warna ini?
Mat? Iyalah Mak Su, insyaAllah saya nak ke umrah hujung bulan ni. Ya ke, Mat? Dengan siapa? Dengan Zahazan Travel. Ustaz Zahazan ada syarikat pelancongan ke, Mat? Iyalah Mak Su, ramai dah pergi umrah dengan Zahazan Travel. Ada banyak lagi destinasi yang Zahazan Travel kendalikan. Selain umrah, seperti Balkan, Uzbekistan, Baitul Maqdis, Turki dan Eropah pun ada. Ramai yang dah pergi dan sedang buat tempahan dengan Zahazan Travel ni. Macam mana nak pergi dengan Zahazan Travel ni, Mat? Senang je Mak Su. Hubungi 011-5862-9475 atau layari www.zahazantravel.com. Pada suatu masa dahulu, di sebuah sekolah kebangsaan, seorang guru mengajar 30 orang anak murid di kelasnya. Ahmad Zuriat Akhlak kan? Saya, cikgu. Cuba kira 10 sampai 70 dalam gandaan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Cuba Muhammad Azlan Shah Kamarudin kira juga. Baik, cikgu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Muhammad Azmul Fatih pula. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tapi kenapa sampai 70, cikgu? Bagus soalan tu Muhammad Azmul Fatih. Kini di Radio IKIM sedang mempromosikan iklan potongan diskaun sehingga 70% untuk iklan jenis bol bicara. Siapa cepat dia dapat. Berita baik kepada periklan dan pelanggan di luar sana. Kini kami di Radio IKIM akan mengadakan promosi iklan Bual Bicara potongan sehingga 70% diskaun. Berminat? Sila hubungi kami segera di talian 019-650-7976 untuk maklumat lanjut. Hubungi kami segera, tempat adalah terhad bertaluk kepada terma dan syarat. Ekspresi di IKIM Inspirasi Inforia Islami Bicara Adab kembali bersiaran bersama dengan tetamu kita Ustaz Ahmad Salahuddin Harun bercerita tentang kisah hari ini tentang kaedah atau faedah air mata atau faedah tangisan untuk perkongsian dalam fikul hayah, faedah dan kaedah dalam kehidupan. Ustaz kita sambung tadi baru yang pertama, yang kedua tu tangisan membuktikan bahawa hidup ini kita lebih banyak mendapatkan apa yang kita inginkan berbanding apa yang kita tak dapat. Mungkin penjelasannya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ Nur Hayati, hafizah Allah Ta'ala wa matta'aha bisihatin wa afiat. Kita sambung faedah yang kedua. Tadi kita dah sebut faedah yang pertama, menunjukkan kita lemah. Faedah yang kedua, satu perkara yang mungkin jarang kita sedari, tapi itulah hakikatnya. Bahawasanya ia menunjukkan bahawa dalam hidup ini kita lebih banyak mendapat daripada tidak mendapat. Maksudnya apa? Lebih banyak nikmat yang kita dapati daripada tidak mendapat apa yang kita ingini. Mari kita lihat apa yang disebutkan oleh penulis. Seseorang yang sudah biasa terhadap sesuatu pasti akan lali dan sebati dengannya. Jika kita lihat seseorang pembina bangunan yang sentiasa dalam kepanasan dan keterikan siap, maka ia sudah tidak lagi menjadi halangan kepadanya. Bahkan disebabkan sudah biasa dengan keadaan demikian, panas sudah tidak lagi sepanas di sisi orang yang tidak biasa berjemur di bawah terik mentari. Jadi penulis bagi contoh, kalau orang yang dah biasa dengan panas, adakah dia akan rasa panas tu panas? Bahkan mungkin dia rasa panas tu tak panas, ataupun panas di tempat yang dia ada sekarang lebih sejuk daripada panas yang dia biasa lalui. Contoh orang, kita katalah orang Afrika. Dia dah biasa tak pakai selipar, dia dah biasa duduk tengah panas, tak ada aircon. Dia datang tempat kita, kita kata panas, dia kata mana panas ni? Tak panas pun, okey. Tapi cuba kalau kita pergi tempat dia, dia rasa sejuk je. Kita ni dah terbakar dah. Dah terbakar, dah panas, dah melegak dah. Sebab apa? Sebab bukan menjadi kebiasaan. Seorang anak ataupun seorang pelajar, bagaimana dia boleh menangis
Kalaulah sebelum ini dia dah pergi tuition dan setiap kali peperiksaan di sekolah dia dapat skor, tiba-tiba peperiksaan yang betul dia tak dapat seperti mana biasa, dapat 1B, menangis dia sebab tak dapat straight A. Ada seorang lagi biasanya C je, kali ni dapat semua B, tak sedih pun, menangis pun tidak. Oh okey, ni semua B, selalunya B pun tak pernah dapat dia. Maka begitulah makna tangisan dalam hidup kita. Penulis kata bila mana kita mampu menangis dalam hidup, satu isyarat Allah beritahu bahawasanya kita perlu sedar yang mana dalam hidup kita lebih banyak mendapat apa yang kita inginkan daripada tak dapat. Kita lebih banyak mendapat nikmat daripada tidak mendapat. Kerana itulah bila tidak mendapat apa yang kita inginkan ataupun kita ditimpa dengan musibah, kita menangis. Kerana orang yang kalau hidupnya seluruhnya musibah, apa yang ingin ditangisi? Itulah rutin hariannya. Orang yang sentiasa dalam kesusahan, apa yang ingin diadukan? Kerana memang sentiasa begitu susahnya. Maka bila kita menangis, maka kita perlu sedar bahawasanya kita sebenarnya sudah lama di dalam nikmat. Maka disebutkan apa? Begitu juga kita dalam kehidupan ini tanpa disedari telah banyak mendapat apa yang kita ingini berbanding apa yang tidak kita dapati. Bahkan kita dapati apa yang kita tidak dapati itu selalunya adalah lebih baik berbanding mendapatkannya. Ada kalanya kita tak mendapat sesuatu, rupa-rupanya itu adalah lebih baik daripada kita mendapatkan. Itulah ketentuan yang telah ditetapkan. Kerana yang mengetahui yang terbaik untuk kita bukannya diri kita tetapi Allah. Ya Ustaz, mana boleh macam tu? Saya lah yang tahu apa yang baik untuk diri saya. Ni diri saya. Ada tak orang yang dia tak tahu apa yang baik untuk dia? Ada. Contoh, kita ada anak kita suka makan coklat. Dia ambil 1 coklat makan, ambil 2 coklat makan, ambil 3 coklat makan. Nak ambil coklat yang keempat, kita ambil balang coklat tu, kita letak ke atas. Dia kata mama jahat, kan? Nangis lah. Dia rasa kita tak sayang pada dia. Adakah kita tak sayang? Sebab tak bagi? Tak. Kerana sayanglah kita tak bagi. Maka sebab itu jangan menganggap pemberian sahaja tanda sayang. Tetapi menghalang daripada satu pemberian juga adalah tanda sayang. Sebab itu bukanlah hanya semata-mata nikmat tanda sayang Allah kepada hamba, tetapi ujian juga bahagian daripada tanda kasihnya kepada hamba. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bila mana kita menghadapi kehidupan, kita pun sebenarnya tak tahu apa yang terbaik untuk kita, melainkan hanya Allah. Sebab itulah dalam hidup, antaranya kita kena lazimi apa? Berusaha untuk lakukan apa? Sembahyang istikharah setiap hari. Kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita pilih dalam hidup kita hari ini sesuai dengan apa yang Allah kehendaki buat diri kita dan bukan atas keinginan dan pilihan hawa nafsu kita. Jadi disebutkan lagi apa? Jika kita sudah biasa tidak dapat apa yang kita mahu, maka kita akan lali dengan hal yang demikian. Takkanlah kita rasa susah hati lagi. Biasa tak dapat. Kalau main bola contohnya, alah biasa tak menang, biasalah tu. Bila seri tu terkejut, seri selalunya kalah. Namun kita masih boleh menangis ketika tidak mendapat apa yang kita mahukan. Diri kita tak macam tu pun.
Diri kita taklah sampai kita jadi bila tak dapat apa-apa semuanya relax. Dia tak berasa. Tapi diri kita masih ada air mata yang mengalir. Sebab di dada bila mana kita tak mendapatkan sesuatu. Apa maknanya? Ini bererti kita masih belum lali dan biasa dengan keadaan tidak dapat apa yang kita nak. Maka apa yang kita biasa adalah dapat apa yang kita mahukan. Alhamdulillah. Penulis walaupun kitab ni 10 tahun dulu, tapi bahasanya seumpama memang sedang berbicara dengan kita, menyampaikan hakikat pada diri kita yang perlu kita sedar. Inilah realiti hidup kita. Ketika kita rasa kecewa, ketika kita rasa sedih, amatilah perkataan-perkataan ini. Kemudian disebutkan, itulah langkah positif dalam kehidupan. Kalau kita fikir hidup ni negatiflah kita. Kita fikir bahawasanya kita tak dapat pandangan Allah. Kita fikir kenapa kita asyik ditimpa musibah. Jangan fikir begitu. Tapi fikirlah sisi yang lain. Maka kita akan mendapat kebaikan. Ketika terseksa dengan tidak dapat, hargailah banyak yang sudah dapat. Bila kita tak dapat, jangan tengok yang tak dapat tu. Tengok apa yang tak dapat. Apa yang dah dapat. Bahkan insaflah betapa kita telah banyak mendapati apa yang kita inginkan. Sehingga kita tidak biasa tidak dapat apa yang kita inginkan. Lalu kita terkilan. Ingatlah, terkilan, duka cita atau kecewa tidak akan mengubah ketentuan. Ini satu lagi yang kita kena ingat. Banyak mana pun kita sedih, banyak mana pun kita kecewa, ia tidak merubah apa yang Allah telah tetapkan. Sebab itu di dalam Islam tidak diajarkan pada kita untuk berkalau-kalau. Kalaulah, tak. Dia tak merubah apa. Maka yang kita perlu jalani apa? Menjalani takdir yang telah Allah tetapkan dengan ridha. Jadi, kita sebut tadi, terkilan, duka cita, kecewa, ni tak mengubah ketentuan. Menangis, ya. Kalau kata bukan bermakna kalau kita diuji tak boleh menangis. Menangis. Tapi jangan tidak ridha. Sayyidina Ibrahim, anaknya baginda Nabi, ketika wafat Nabi menangis. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, kau menangis ya? Tapi ini air mata rahmah. Bukan tidak ridha dengan apa yang Allah tetapkan. Tetapi itulah atifah, rasa keluarga. Sebab tu kalau buku sirah kita kena baca dalam pelbagai sisi. Ada satu buku sirah menceritakan tentang supaya kita dapat bayangkan setelah baginda Nabi SAW dapat anak-anaknya semuanya di kota Mekah bersama dengan Sayyidatuna Khadijah. Maksudnya anak-anak Nabi dah besar. Kemudian sampai di Madinah, dalam satu tempoh Nabi dapat anak kecil. Kita bayangkan kegembiraan yang dirasai oleh Nabi. Maka bila kehilangan, kita dapat rasakan bagaimana kesedihan yang dilalui oleh baginda Nabi. Dalam sebahagian buku sirah mengupas sisi emosi yang boleh kita rasakan. Macam mana boleh jadi macam tu? Jadi kita kena tahu. Sebab itu sirah itu dipandang dari pelbagai sisi. Sebab itu ni kita nak dekat dengan bulan Rabiul Awal, menceritakan tentang Nabi, takkan ada hujungnya, takkan ada noktahnya, takkan orang berhenti menulis tentangnya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan tadi, ingatlah terkilan, duka cita, kecewa tidak akan mengubah ketentuan. Bahkan dengan sabar, syukur dan redha, ia mendekatkan diri kita dengan Tuhan.
Maka yang kita perlu lakukan apa? Menghadapi takdir yang sama dengan memandang sisi yang berbeza. Ketika orang sedih, maka kita sabar. Ketika orang kecewa, maka kita redha. Ketika orang duka cita, maka kita syukur. Di atas segala ketentuan, kerana ianya daripada Tuhan, pemilik kepada segala penciptaan. Itulah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla Rabbul Jalla. Segala yang akan kita lewati, segala yang kita alami datangnya daripada Tuhan. Untuk mengajarkan kita, kita datang daripadanya, kita akan kembali kepadanya. Kita perlu berjalan di atas takdirnya dengan bantuannya hanya kerananya. Maka apabila perkara ini difahami oleh semua orang yang menjalani kehidupan ini, maka akan kuranglah rasa derita yang dialami. Bahkan nanti akan ada bab menceritakan, kalau kita nak bahagia, antara yang kita perlu buang adalah segala sebab-sebab kecewa. Barulah kita boleh bahagia. Nak bahagia, buanglah sebab-sebab kecewa. Apa sebab-sebab kecewa tu? Itu nanti akan kita kupas, insya-Allah. Seterusnya, bab yang seterusnya, faedah manisnya kepahitan hidup. Nanti kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang. Cuma sedikit teaser. Kita rasa hidup ni pahit. Tapi sesuatu yang pahit yang membawa kepada manis. Pahit ke manis? Manis ke Ustaz? Pahit-pahit lah Ustaz. Manis lah. Okay. Jadi kita pun tak boleh nak describe. Yang pahit tu manis ke pahit sebenarnya? Belajar susah-susah, pahit tak? Pahit tak, tidur malam. Tapi akhirnya berjaya. Jadi pahit ke manis yang pahit tu? Yang susah tu senang ke susah? Susah-susah lah Ustaz. Senang-senang. Iyalah, jadi susah ke senang? Itu nanti akan kita jelaskan pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. Insya-Allah, dia semakin seronok Ustaz. Semakin lama semakin seronok sebenarnya belajar tentang kehidupan, rasa-rasa yang wujud yang Allah kurniakan kepada kita semua. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini, untuk kita belajar tentang menangis. Sebab ada orang tu kadang-kadang Ustaz, dia menangisi takdir tu berlama-lama Ustaz. Pandangan Ustaz sikit Ustaz sebelum kita tutup. Macam mana? Dia menangisi takdir tu berlama-lama Ustaz. Tak tahulah macam mana, dia tak boleh nak mengakhirkan. Ya, ujian datang pada semua orang dalam cara yang berbeza. Sebab itu mendepani satu ujian juga perlu kepada ilmu. Bukan hanya ditangani dengan permainan jiwa. Maka bila kita diuji, yang perlu kita cari adalah lingkungan yang baik dan juga ilmu yang bermanfaat. Sebab tu orang kalau sakit, kalau dia sakit jiwa, dia pergi jumpa psikiatri. Maksudnya ahli ilmu lah. Ahli ilmu. Cuma ahli ilmu psikiatri melihat dari sudut emosi. Tapi yang dia perlu pergi kepada agama, pergi kepada tauhid, pergi kepada tasawuf, supaya membawa dirinya kepada Allah. Kalau semata-mata pergi ke psikiatri, kaunseling, kalau yang Islamik, maka Islamik lah. Tapi kalau yang tidak, maka dia akan membawa supaya menyelesaikan dengan cara sendiri. Bila diuji, jawapannya bukan dengan diri sendiri dah kita, tetapi sebenarnya dengan Allah. Maka tak ada jalan lain untuk kembali melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih banyak Ustaz ni, kembali kepada pencipta ujian tersebut. Terima kasih banyak Ustaz untuk pertemuan kali ini. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung tentang manisnya kepahitan hidup, insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islam. Demi
masa telah berlalu, tidak akan datang kembali. Itulah yang selalu diingatkan, semoga jadi pedoman. Jalan lurus tapi berduri, seringkali kita lalui. Hanyalah iman dan jujur di hati menjadi penyelamat diri. Ingin sekali aku bawa dirimu melihat kebesarannya. Ingin sekali aku bawa hatimu melihat kelemahanmu. Kering sudahlah air mataku, beri sudah segala bicara, seperti tiada engkau peduli kebenaran di depan mata. Engkau percaya hidup di sana, tapi keyakinanmu tiada. Walau kering air mataku ini, terbuka pintu hatimu. Ya jalan lurus tapi berduri, seringkali kita lalui. Hanyalah iman dan jujur di hati menjadi penyelamat diri. Ingin sekali aku bawa dirimu melihat kebesarannya. Ingin sekali aku bawa hatimu melihat kelemahanmu. Kering sudahlah air mataku, beri sudah segala bicara, seperti tiada engkau peduli kebenaran di depan mata. Engkau percaya hidup di sana, tapi keyakinanmu tiada. Walau kering air mataku ini, terbuka pintu hatimu. Kering sudahlah air mataku, beri sudah segala bicara, seperti tiada engkau peduli kebenaran di depan mata. Engkau percaya hidup di sana, tapi keyakinanmu tiada. Walau kering air mataku ini, terbuka pintu hatimu. Meriahkan program Malaysia Madani, Celik Al-Quran dan Malam Munajat sempena ulang tahun ke-22 Radio IKIM pada 1 September 2023 Jumaat ini. Bermula pukul 4 petang, dengarkan bacaan Iqra jilid 1 hingga 6 diserikan dengan nasyid dan selawat. Kemuncak acara pada pukul 9 malam, hayati majlis munajat dan selawat bersama pentausiah Ustaz Zuramli Razali. Turut bersama secara eksklusif para penyampai Radio IKIM. Jumpa kami di Masjid Sri Sendayan Negeri Sembilan. Malam munajat, meraih ampunan, mengharap maghfirah. Dulu ayah-ayah, atuk-atuk kita
mereka menyambut kemerdekaan ini bermaksud mereka berusaha untuk mengeluarkan penjajah yang menjajah negara kita selama berabad. Tapi sekarang generasi muda ini bukan saja kita perlu menjaga kemerdekaan kita daripada kedatangan penjajah, tetapi juga kedatangan penjajahan bentuk baru daripada sudut mental, daripada sudut semangat dan daripada sudut akhlaknya. Jadi pada hari ini kadang-kadang apabila melihat anak-anak muda yang mabuk, anak-anak muda yang rosak akhlaknya, saya selalu tertanya-tanya, adakah kalau datang musuh-musuh negara, mereka boleh diharapkan untuk mempertahankan negara? Sedangkan negara kita perlukan anak muda yang penuh dengan ilmu, yang tinggi akhlaknya, yang kuat semangatnya, yang mempunyai semangat untuk mempertahankan dan membangunkan serta memakmurkan negara ini. Jadi kita mengharapkan sambutan merdeka pada tahun ini agar anak-anak muda kita, anak-anak muda yang mempunyai kesedaran untuk membangunkan negara, memakmurkan negara, menjaga kesatuan dalam negara ini. Mudah-mudahan negara Malaysia yang penuh barakah ini terus dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Pemudanya pemuda yang terus sama-sama menjaga erti kemerdekaan itu. Orang tua yang memberi semangat kepada anak-anak muda, dan generasi-generasi seterusnya akan lebih baik daripada generasi-generasi yang sebelumnya. Selamat menyambut Hari Merdeka dan mudah-mudahan kemerdekaan tahun ini lebih bermakna buat kita. Inspirasi, euforia.